Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan tahniah saya ucapkan kepada pelajar baru Pusat Asasi UiTM Kampus Bengkel ke Siri Taklimat Minggu Destiny Siswa Sesi Ogos 2021. Saya, Dr. Masyitah binti Muhammad Lokman, merupakan pegawai perubatan yang bertugas di Unit Kesihatan Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Kampus Bengkel. Hari ini saya akan memberikan taklimat berkaitan unit kesihatan. Dalam taklimat ini, saya akan menerangkan kepada anda latar belakang unit kesihatan, perkhidmatan yang disediakan, skim perkhidmatan kesihatan pelajar, surat jaminan ataupun garanti letter. Kemudian saya akan menerangkan berkenaan tabung kecemasan pelajar dan akhir sekali berkenaan amalan kawalan COVID-19 di UiTM. Unit kesihatan adalah di bawah bahagian hal ehwal pelajar yang diterajui oleh Encik Zaidi bin Yaakob, merupakan timbalan pengarah HEP dan ITEM. Kami terdiri daripada seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan, 2 orang jururawat, seorang penolong pegawai farmasi serta pemandu ambulans. Visi unit kesihatan adalah mewujudkan satu masyarakat universiti yang sihat dari segi fizikal, mental, sosial dan spiritual agar visi dan misi Universiti Teknologi Mara dapat dicapai. Misi kami adalah melahirkan masyarakat universiti yang sihat secara menyeluruh melalui perkhidmatan kesihatan yang komprehensif dan berkualiti serta menggalakkan gaya hidup sihat. Piagam pelanggan unit kesihatan adalah kami beriltizam untuk menyampaikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan profesional, memastikan perkhidmatan yang mesra, segera dan bertanggungjawab, serta memastikan persekitaran klinik yang bersih, selamat dan kondusif untuk dikunjungi oleh para pesakit. Dan kami juga akan sentiasa meningkatkan dan menambah baik perkhidmatan kesihatan secara berterusan. Objektif kualiti unit kesihatan adalah mensasarkan 80% pelanggan yang datang mendapat konsultasi perubatan dalam tempoh 30 minit selepas pendaftaran dan 95% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Berikut adalah sekilas pandang kemudahan perkhidmatan yang disediakan di unit kesihatan. Seperti di infografik tersebut, waktu operasi kami adalah sama seperti waktu pejabat, iaitu hari Isnin hingga hari Jumaat, bermula 8 pagi sehingga 5 petang. Waktu rehat adalah pukul 1 petang hingga 2 petang bagi Isnin hingga Khamis, manakala Jumaat adalah 12 pukul tengah hari sehingga 2.45 petang. Bagi hari Sabtu dan Ahad serta cuti umum, operasi kami adalah ditutup. Inilah bangunan pusat kesihatan di UiTM Kampus Bengkel. Sekarang saya akan menerangkan skim perkhidmatan kesihatan pelajar sekaligus menerangkan perkhidmatan yang disediakan. Skim ini adalah kemudahan yang dapat dinikmati oleh semua pelajar sepanjang anda berada atau menjalani pengajian di UiTM, iaitu perkhidmatan perubatan dan pergigian. Hampir keseluruh cawangan kampus negeri mempunyai kemudahan unit kesihatan. Skim ini juga akan meliputi kemudahan di klinik kesihatan kerajaan atau hospital kerajaan, termasuk di hospital universiti. Sekiranya kami dapati anda tidak dapat dirawat di unit kesihatan, maka kami akan rujuk anda ke hospital ataupun klinik kerajaan. Dan kos rawatan ini adalah ditanggung oleh universiti. Untuk menikmati skim ini, semua pelajar wajib membayar yuran, iaitu sebanyak RM40 per semester. Yuran ini adalah termasuk dalam yuran pengajian yang anda akan bayar.
Perkhidmatan yang disediakan di unit kesihatan adalah rawatan pesakit luar ataupun outpatient department. Anda perlulah membawa kad pelajar untuk tujuan pendaftaran. Selepas mendaftar, anda boleh berjumpa dengan doktor untuk tujuan konsultasi dan pemeriksaan fizikal. Antara rawatan yang disediakan adalah rawatan ringan seperti demam, batuk, sesama, masalah berkaitan dengan cerit miring, masalah berkaitan dengan abdomen, sakit perut, gastrik, masalah berkaitan dengan penyakit kulit, kewanitaan dan sebagainya. Manakala untuk rawatan kegigian, kami akan rujuk anda ke klinik kesihatan terdekat iaitu di klinik kesihatan Putrajaya ataupun hospital Putrajaya. Selepas berjumpa dengan doktor, sekiranya anda telah mendapatkan rawatan, anda boleh memperolehi ubat-ubatan yang disediakan di kaunter farmasi. Selain itu, kami juga boleh menyediakan rawatan kecemasan. Sebagai contoh, masalah berkaitan dengan asma attack, allergy reaction, accident, pengsan, sawan dan sebagainya. Sekiranya kita dapati kes anda perlu dirujuk ke hospital, kami juga mempunyai kemudahan ambulans. Di luar waktu pejabat, kes-kes kecemasan akan diuruskan oleh staf residen college dan kes ini akan dibawa ke hospital terdekat. Inilah suasana di dalam unit kesihatan, iaitu di kawasan ruang menunggu serta di bilik konsultasi. Selain itu, kami juga mempunyai kemudahan makmal. Ada disediakan ujian berkaitan dengan air kencing, ujian darah seperti blood count, ujian untuk population tinggi dan pemeriksaan gula. Kalau pemeriksaan ujian darah yang lain, kami perlu rujuk ke hospital ataupun klinik kerajaan. Kita juga menyediakan prosedur rawatan seperti cucian luka, jahitan, balutan, injection seperti contoh injection painkiller bagi masalah sembugut ataupun sakit yang teruk. Juga ada disediakan perkhidmatan nebulizer untuk kes yang mengalami asma attack. Pemeriksaan ECG juga boleh ada disediakan untuk mengenalpasti masalah jantung. Sekiranya kami dapati kes anda tidak dapat dirawat di unit kesihatan dan memerlukan rawatan pakar, kita akan rujuk dengan mengeluarkan surat rujukan ke hospital kerajaan. Inilah kawasan di dalam unit kesihatan. Itu adalah ruang asma B untuk pelajar yang menghadapi asma attack, emergency trolley dan juga ward sementara yang disediakan di unit kesihatan. Selain daripada itu, kami juga boleh melaksanakan pemeriksaan kesihatan bagi pelajar yang mengikuti program sukan, aktiviti sukan ataupun aktiviti berisiko tinggi. Pelajar juga boleh membuat pinjaman peralatan perubatan sebagai contoh first aid box, kerusi roda dan juga tongkat. Dan selain itu, kita juga ada ambulans untuk rujukan kes kecemasan ke hospital seperti yang saya terangkan tadi. Untuk kes-kes yang agak teruk, sebagai contoh demam yang tinggi atau cerit-berit yang berlarutan, yang berterusan, kita akan masukkan anda ke dalam ward kesihatan, ward sementara ataupun sick day di unit kesihatan. Pemeriksaan rawatan sebagai contoh kemasukan air ataupun intravenous kita akan berikan dan membuat pemantauan sehingga anda beransur pulih. Sekiranya keadaan tidak baik, kita akan rujuk anda ke hospital kerajaan. Untuk hospital kerajaan, anda layak masuk ke ward kelas 2 atau lebih rendah, dan untuk di hospital Putrajaya layak untuk ward first class bagi bilik 4 katil. Untuk rujukan ini ke hospital, kemasukan ke hospital, kita akan keluarkan satu surat jaminan. Sekiranya pelajar ada
appointment ataupun pembedahan yang akan dirancang di mana-mana hospital, anda boleh mendapatkan surat garanti letter ini di unit kesihatan. Sah laku adalah 1 bulan daripada tarikh yang dikeluarkan. Bagi kes-kes kecemasan, anda boleh menghubungi kami melalui talian telefon dan kita akan fax atau emailkan kepada unit hasil hospital. Jadi tidak perlu bimbang walau di mana anda berada, sama ada di dalam di kampus atau di rumah, anda masih boleh memohon atau mendapatkan surat jaminan ini. Kadar yang ditanggung oleh universiti adalah semaksimum RM5,000 bagi 1 tahun pengajian. Kos ini termasuklah bayaran pendaftaran, pemeriksaan makmal dan X-ray, rawatan, ubat-ubatan, pembedahan dan bayaran reward. Sekiranya anda terpaksa mendahulukan kos rawatan di hospital, pelajar boleh menuntut kembali dengan UiTM. Selepas kembali ke kampus, sila bawa surat resit rasmi asal daripada hospital bersama dokumen lain seperti kad pelajar dan maklumat bank bagi tujuan untuk pembayaran pengulangan semula, dan kesihatan akan berurusan dengan pejabat bendahara. Untuk sijil cuti sakit, kami akan keluarkan kepada mereka yang layak sahaja, dan universiti menerima pakai sijil cuti sakit yang dikeluarkan oleh klinik ataupun hospital kerajaan. Klinik swasta juga boleh diterima, walau bagaimanapun pegawai perubatan universiti tidak boleh mengesahkan sijil cuti sakit yang dikeluarkan oleh klinik swasta. Semasa peperiksaan, anda hendaklah mematuhi peraturan akademik bagi tujuan untuk sijil cuti sakit. Pelajar yang sakit semasa menghadapi peperiksaan, anda hanya boleh mendapatkan rawatan di unit kesihatan UiTM atau klinik dan hospital kerajaan sahaja. Berikut saya akan terangkan apakah rawatan yang tidak ditanggung oleh universiti. Sebagai contoh, antaranya adalah apa-apa rawatan di hospital swasta, apa-apa rawatan yang berkaitan dengan kosmetik, sama ada injection ataupun pembedahan kosmetik. Suntikan imunisasi juga tidak ditanggung, seperti contoh tujuan penelitian biasa, imunisasi sebelum keluar negara, contohnya meningokokal ataupun wabak, kecuali APT. APT injection kita akan berikan kepada pesakit yang mengalami kecederaan ataupun luka yang teruk. Untuk pemeriksaan kesihatan juga tidak ditanggung oleh universiti. Kes-kes yang berkaitan dengan mengandung atau kelahiran anak, apa-apa penggunaan peralatan pencegahan kehamilan atau kemahiran, apa-apa kos rawatan berkaitan dengan peralatan dan anggota palsu, pembelanjaan rawatan tradisional, teknologi dan alternatif juga tidak ditanggung oleh universiti. Selain itu, rawatan ortodontик seperti braces dan rawatan luar negara juga tidak ditanggung oleh universiti. Saya akan terangkan apakah tindakan bagi pelajar bagi pemeriksaan kesihatan. Untuk makluman semua, pemeriksaan kesihatan adalah perlu dilaksanakan oleh semua pelajar baru. Walau bagaimanapun, bagi isu pandemik COVID-19, UiTM telah memberi sedikit pelonggaran. Anda perlulah pertama melaksanakan dan mengisi borang deklarasi kesihatan secara online semasa terima tawaran. Anda boleh menjalani pemeriksaan kesihatan sehingga pandemik COVID-19 di Malaysia diisytiharkan tamat. Anda boleh melaksanakan pemeriksaan kesihatan di mana-mana klinik kesihatan kerajaan atau swasta dengan tanggungan sendiri. Setelah kembali ke kampus, anda perlulah bawa borang C untuk disemak oleh unit kesihatan, dan anda boleh menyerahkan borang tersebut ke hal ehwal akademik sepanjang tempoh pengajian.
Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan tabung kecemasan pelajar. Tabung kecemasan ini bagi tujuan membantu pelajar yang mengalami kemalangan ataupun kecederaan, dan kita memberi bantuan kewangan kepada waris pelajar sekiranya berlaku kematian sepanjang tempoh anda sebagai student UiTM. Jawatan kuasa akan meneruskan kadar bantuan keuangan yang telah dicadangkan oleh Bilik Kesihatan mengikut ketetapan dan kenaikan jadual tabung kecemasan pelajar yang telah digugurkan oleh Jawatan Kuasa Kewangan dan Pembangunan. Perlindungan ini adalah maksimal RM10,000 bagi kes kematian dan maksimum RM7,000 bagi setahun pengajian bagi lain-lain kecederaan. Antara contoh masalah yang boleh kita pertimbangkan bagi bantuan kes kecemasan adalah kepatahan sama ada satu atau dua anggota, hilang separa ataupun hilang sepenuh, isu berkaitan dengan kebakaran ataupun burn injury sama ada escape ataupun hot ataupun panas, burn injury. Selain daripada itu penyakit kronik pun boleh untuk mohon dan akan dipertimbangkan kelulusannya. Sekarang saya akan menerangkan apakah amalan kawalan COVID-19 di UiTM. UiTM mengamalkan CAPP yang telah seperti yang disarankan oleh KTM dan NIKM, iaitu C. Cegah daripada awal dan amal norma baru, P. Patuhi SOP dan P. Membuat pemantauan status kesihatan. Semua warga UiTM sama ada staf ataupun pelajar hendaklah mengikuti garis panduan yang telah disediakan oleh UiTM. Semua hendaklah mengisi saringan borang saring kesihatan COVID-19 UiTM pada setiap hari. Sekiranya anda tidak mengisi, anda boleh dikenakan tindakan kata tertib sama ada staf ataupun pelajar. Arahan ini adalah seperti yang dikeluarkan oleh Ketua Bilik Universiti Malaysia. Anda boleh akses link saringan COVID-19 di saring c19.uitm.edu.my dan login sebagai pelajar. Selain itu, sekiranya kembali ke kampus, semua pelawat hendaklah diperiksa suhu dan badan di pintu masuk mana-mana unit bahagian dan premis UiTM. Anda juga hendaklah menggunakan hand sanitizer, mengamalkan pemakaian pelitup muka yang betul, iaitu dengan memastikan hidung dan mulut ditutup sepenuhnya. Sekarang saya akan terangkan bagaimanakah untuk mengisi borang saring C19. Anda hendaklah buka aplikasi tersebut di website yang tersedia. Anda hendaklah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian anda kena pastikan apakah status anda, sama ada A, B, C, D atau E. Dan setelah itu, untuk masuk ke mana-mana klinis atau bahagian di UiTM, anda hendaklah scan QR code steering C19 dan juga scan QR code MySejahtera. Ini adalah jadual yang menerangkan rantaian wabak COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesihatan UiTM. Dan ini jadual inilah yang merujuk kepada kategori sama ada anda kategori A, B, C, D dan E. A adalah merujuk kepada pesakit positif COVID, iaitu sama ada dia kategori 1 dan 2, iaitu tidak bergejala atau gejala ringan. A3 adalah pesakit positif COVID yang ada pneumonia, kesakitan paru-paru. A4 adalah pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan, dan kelima adalah pesakit yang kritikal. Jadi, sekiranya anda adalah positif COVID, anda hendaklah declare sebagai kategori A.
individu yang ada kontak dengan mana-mana persentage positif A, anda adalah kategori yang kedua, iaitu lapisan kedua, kategori B. Mereka adalah kontak rapat kepada lapisan pertama ataupun kategori A. C pula adalah individu yang ada kontak rapat dengan kategori B, iaitu kontak rapat pada positif COVID. Dan D adalah individu yang ada kontak dengan individu kategori C. E pula adalah individu yang tidak ada kaitan langsung dengan kategori A, B, C dan D. Ini saya terangkan secara detail apakah tindakan yang perlu anda lakukan sekiranya anda telah disahkan oleh positif COVID. Anda tidak dibenarkan untuk masuk ke polis UiTM. Anda perlulah menjalani kuarantin sama ada di rumah ataupun menjalani kuarantin di pusat kuarantin ataupun hospital COVID. Bagi mana-mana pelajar yang telah disahkan positif COVID, anda hendaklah memaklumkan kepada unit kesihatan. D. Kategori B adalah individu yang ada kontak rapat dengan pesakit positif COVID. So, apakah tindakan yang anda perlu lakukan? Anda hendaklah menjalani saringan ujian COVID-19 oleh PKM dan mematuhi arahan kuarantin oleh PKM. Sekiranya ujian anda positif, anda akan jadi kategori A. Tetapi sekiranya ujian anda negatif, anda hendaklah menjalani home surveillance selama 14 hari dan anda juga tidak digunakan masuk ke campus. Kategori C. Selain anda ada kontak dengan kategori D, C juga adalah merujuk kepada individu yang menghadiri acara ataupun mengunjungi kawasan yang telah diisytiharkan sebagai COVID-19 dalam tempoh 14 hari. Atau anda berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dalam tempoh 14 hari. Jadi sekiranya anda dalam kategori tersebut, anda perlu declare dan akan dikategorikan sebagai C. Kategori C adalah tidak digunakan untuk memasuki kawasan universiti dan pelajar hendaklah menghubungi unit kesihatan untuk mengetahui berapa lamakah tempoh kuarantin yang perlu dijalani. Dan setelah tamat kuarantin, anda perlu mendapatkan surat pelepasan isolasi di unit kesihatan. Dan hanya pelajar, warga UiTM dan pelawat yang berstatus D dan E sahaja yang dibenarkan masuk ke UiTM dengan mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan. Baik, siapakah itu kontak rapat kepada COVID-19? Yang ini saya akan terangkan untuk yang berkategori B. Mana-mana yang ada positif COVID-19 dan individu yang mempunyai kontak dalam masa 14 hari. Termasuklah ahli keluarga yang tinggal bersama dengan positif COVID. Orang yang anda jumpa itu adalah dengan tidak memakai face mask ataupun kurang jarak 1 meter dan anda berada bersama-sama dengan positif COVID-19 dalam tempoh lebih daripada 2 jam di dalam satu kawasan ataupun kawasan yang bertutup. Ataupun anda duduk menaiki kenderaan yang sama bagi ke mana-mana lokasi yang anda tuju. Jadi, sekiranya anda ada gejala ataupun ada kontak dengan positif COVID, anda hendaklah menjalani ujian saringan. Dan apakah tindakan yang anda boleh lakukan adalah anda boleh self-notifikasi di notification di aplikasi MySejahtera. Anda tekan helpdesk dan declare yang anda adalah positif COVID. Atau anda boleh menghubungi pejabat kesihatan daerah ataupun COVID Assessment Center di tempat masing-masing.
Seterusnya, anda perlu update dalam servis 19 UiTM dan menghubungi Unit Kesihatan UiTM campus berhubung. Saya menyuruh kepada semua pelajar, walau di mana anda berada, amalkan SOP yang telah ditetapkan, iaitu 3W dan elakkan 3S, iaitu sentiasa kerap cuci tangan dengan air dan sabun ataupun hand sanitizer, pakai penutup muka dan jika bergejala atau berada di kawasan yang sesak, serta sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan mengamalkan etika batuk bersin yang betul, sentiasa melakukan kerap melaksanakan disinfeksi di tempat tinggal anda. Elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit, yang tutup dan sembang dekat-dekat. Berikut adalah etika batuk bersin yang betul. Sekiranya anda hendaklah pakai penutup mulut dan muka dan elakkan bersin dan batuk menghala ke arah orang lain ataupun makanan. Tutup mulut anda dengan menggunakan tisu dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Kemudian anda perlulah mencuci tangan dengan sabun dan air. Jadi tindakan kita semua untuk memastikan rantaian COVID-19 ini diputuskan adalah pertama, hendaklah pantau kesihatan diri sendiri. Sekiranya bergejala, dapatkan rawatan. Pastikan update framework turun MySejahtera dan scan QR code. Amalkan penjarakan fizikal 1 meter. Kerap cuci tangan dan memastikan anda hendaklah mengisi borang deklarasi sanitasi 19 UiTM pada setiap hari. Dan mengamalkan kebersihan yang baik, sentiasa melakukan disinfeksi di rumah dan mengelakkan pelawat datang ke rumah. Saya menyuruh kepada semua pelajar untuk register ataupun mendaftar bagi tujuan imunisasi vaksin COVID-19. Semua pelajar, saya yakin mungkin ada sebahagian daripada anda telah menerima vaksin sama ada satu dos pertama ataupun dos kedua. Dan yang lain-lain, pastikan anda update MySejahtera untuk dan setiap hari semak agar anda tidak tertinggal ataupun terlepas janji vaksin yang telah ditetapkan. Kita berharap agar semua warga UiTM termasuk seluruh rakyat Malaysia dapat dilindungi daripada bahaya COVID-19. Disertakan ini saya sertakan kaunter talian unit kesihatan yang boleh anda hubungi untuk apa-apa pertanyaan. Anda boleh berhubung dengan saya Zulaiha ataupun saya sendiri bagi perkhidmatan di unit kesihatan, dan pertanyaan berkaitan COVID anda boleh kami kepada bercakap dengan staf administrasi. Sekian, saya sudahi taklimat saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.